warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi kita bertemu lagi dalam suasana yang pada saya agak berbeza lah. Ini adalah PDPR, tapi walaupun PDPR kita sama saja. Belajar macam biasa, dan pelajar juga boleh rujuk apa yang saya telah share dalam grup, khususnya nota dan modul PDPR. Okey. Boleh tulis dekat chat sekiranya pelajar jelas dengan suara saya. Tulis di chat dulu. Sementara saya setting. Okey, jelas kan? Okey, thank you. Okey, baik. Kita akan sambung. Hari ni, minggu ni kita akan cuba buat dua tajuk lah. Dua SP, satu SP 4.3, satu lagi SP 4.4. Okey. Saya akan banyak menggunakan latihan, khususnya modul buku iPro lah. Di buku saya ni. Jadi pelajar yang dah beli itu ada 5 orang, dah boleh dapat buku ni daripada saya. Kalau yang dekat Sintang, boleh datang rumah ambil lah. Sebab saya akan banyak menggunakan buku iPro dalam kelas kita. Selain saya menggunakan modul JPN lah, saya menggunakan juga modul daripada JPN Perak, modul ini. Dan selain pada modul yang saya telah bekalkan kepada pelajar. Jadi ada 3 pelajar. Jadi pelajar boleh rujuk pada tajuk kita hari ini, iaitu berkaitan dengan, saya dah banyak garis ni, reaksi penduduk terhadap Malayan Union. Pastikan pelajar juga dah ada buku teks. Okey, kita terus kepada PDP kita lah. Sementara rakan-rakan kita masuk, selepas ini sepatutnya kalau pelajar guna MOE, saya tak payah invite dia automatic. Jadi gunalah email MOE. Semua ada email MOE kan? Saya harap guna itulah lebih mudah. Okey, baik pelajar. Cuba tengok kepada awal-awal apa yang ada pada skrin. Kita belajar tentang reaksi penduduk tempatan terhadap Malayan Union. Soalan dia mungkin tanya di sini ialah, mengapa berlaku penentangan raja terhadap Malayan Union? Kenapa raja menentang MU itu? Jadi kalau pelajar tengok di sini, dia ada 3 jawapan yang pelajar kena ingat. Yang pertama ni, kita ada penjajahan secara mutlak. Sebab Malayan Union ini bukan lagi diketahui oleh raja, sebab dia diketahui oleh Governor. Ada Pesuruhjaya Tinggi, ada majlis mesyuarat lain yang membantu Pesuruhjaya Tinggi. Jadi seolah-olah kita ni dijajah secara mutlak. Yang kedua, kehilangan kedaulatan. Sebab raja-raja ini hanya berkuasa dalam apa? Saya mula nak soal ni. Berkuasa dalam apa? Dalam masyarah. Raja berkuasa dalam apa masyarah? Rina. Kita tanya 2 orang dulu. Dalam Malayan Union, raja hanya berkuasa dalam apa? Itu saya kata kena on mic tu. Boleh juga guna on mic dan tulis di chat. Kita tanya 2 pelajar dulu. Rina dan Masyarah. Raja hanya berkuasa dalam apa? Dalam Malayan Union. Atau pelajar lain tolong bagi respon. Union. Dah lupa.
Macam mana kita baru belajar. Fatin. Batrisha. Wani, Azrina. Siapa nak jawab ni? Raja berkuasa dalam apa? Saya stop presenting dululah. Macam tak boleh jawab je. Raja hanya berkuasa dalam agama kan? Tengok buku teks. Agama lagi? Satu saja lagi. Azrina lagi? Okey. Dan? Adat istiadat. Good. Agama dan adat istiadat. Itu sebab kita tengok raja-raja dia membantah. Okey. Tengok pada skrin itu. Jadi pelajar pun boleh conteng pada buku ataupun modul pelajar macam saya bagi. Secara tak langsung, raja-raja kita bangun menyuarakan bantahan dan tentangan. Di situ. Okey. Sebab kita akan highlightkan pelajar cara bantahan. 5 cara bantahan. Sebab soalan yang pertama ni kalau kita tengok, saya menggunakan modul dulu. Okey. Jelaskan reaksi raja terhadap Malayan Union. Cuba pelajar tengok. Jelaskan reaksi raja terhadap Malayan Union. Jadi kalau soalan ini, dia soal kepada pelajar, kata tugasnya ialah Okey. Kata tugas ialah jelaskan. Soalan dia nak tentang reaksi raja. Itu sebab bila kita belajar saja, awal-awal dah ada penyoalan macam ini. Okey, cikgu minta pelajar tolong tulis jawapan di cek. Markah kita 4. Okey, rujuk dan cuba jawab soalan ini. Jelaskan reaksi Raja Melayu terhadap Malayan Union. Cikgu tulis soalan di chat. Pelajar boleh tengok buku teks dan cuba jawab. Nanti di akhirnya cikgu akan bagi Google Form untuk pelajar isi dan pelajar kena screenshot latihan yang cikgu bagi. Jelaskan reaksi Raja Melayu terhadap Malayan Union. Okey, rujuk di chat. Soalan cikgu dah bagi di situ. Pelajar boleh tulis jawapan di chat. 4 markah. Ataupun pelajar nak on mic bagi jawapan. Cikgu lebih suka pelajar on mic lah. Sebab kita ada interaksi. Ingat pelajar, interaksi ini dia agak juga berkaitan dengan pentaksiran bilik darjah. Pelajar yang berinteraksi, aktif dan sebagainya selain daripada latihan PBD yang cikgu bagilah. Okey. Pelajar, cikgu stop presenting, cuba jawab soalan yang pertama tadi. Jadi sini ada jawapan dah. Cuma cikgu nak tengok pelajar jawab balik. Pelajar boleh tengok pada buku teks kita tu ni. Reaksi dia. Membawa kes ke mahkamah. Siapa yang bawa kes? Ini fakta. Yang ini fakta. Yang bawah ini adalah contoh dan huraian. Nampak sini. Ini adalah huraian. Kalau kita tengok contoh, contohnya sultan apa? 3 poin. Ini fakta balik. Fakta. Di sini banyak huraian yang dia bagi. Ada 3 huraian. Markah kita 4 saja pelajar. Okey, boleh tulis. Sama ada nak rujuk pada buku teks ataupun modul yang cikgu telah bagi. Ini modul pun ada jawapan di sini ni.
Kalau pelajar tengok dekat modul tu apa cikgu letak yang ini pula, modul PDPR bab 3 pula tengok, cikgu tunjuk balik sambil-sambil pelajar menjawab latihan yang pertama tu, modul PDPR di sini pelajar tengok dalam modul kita ni okey. Tengok cara bantah raja di sini ada dua jawapan ni. Cikgu nak minta siapa jawab ni? Cikgu nak minta Batrisya dan Syahidin. Tolong jawab ni. Syahidin dulu jawab kot. Jelaskan reaksi Syahidin, tolong jawab. Yang bantu Syahidin Batrisya. Masih belum ada lagi jawapan ni. Dia tak boleh ambil masa lama. Sebenarnya masa kita untuk soalan esei dia 25 minit. Itu baru satu soalan. Kita ada 3 set soalan yang pelajar perlu jawab. Jadi kalau lama sangat tak boleh lah. Okey, kita tunggu jawapan dulu daripada Syahidin dan Batrisya. Tak ada jawapan ni, macam mana ni? Sedangkan dia ada di skrin tadi cikgu dah tunjuk jawapan. Reaksi ni apakah tindak balas raja bila nak tubuh Melayu Union? Ataupun siapa-siapa yang boleh bagi jawapan, cepat sikit, jangan buang masa. Okey, boleh. Miza nak on mic tu. Miza nak jawab. Okey, Syahidin punya jawapan good, Syahidin. Reaksi Raja Melayu terhadap Melayu Union ialah penentangan Raja Melayu terhadap bentuk penjajahan secara mutlak. Okey, kita tengok jawapan. Kita baru tak cukup lagi tu 4 markah tu. Walaupun kita nampak macam panjang kita nampak macam panjang jawapan Syahidin, tapi kalau kita tengok dari segi jawapan dia di mana kita nampak tadi saya dah tunjuk Syahidin punya jawapan yang pertama tu. Cikgu suka jawapan yang pertama tu. Syahidin tadi dia jawab apa? Cikgu letak warna merah ni. Raja Melayu menentang Melayu Union. Betul? Di situ dia dapat 1 markah. Kerana ia menganggap satu penjajahan mutlak. Itu huraian. Jadi kalau jawapan Syahidin ni, kalau kita tengok, baru dapat 2 markah. Mana lagi 2 markah? Baru 2 markah sahaja jawapan. Sedangkan jawapan kita ada 3. Okey, boleh on mic lagi cepat tak payah tulis. Kalau tulis di chat ni dia lambat pelajar boleh tulis ataupun on mic saja. Asmiza mungkin nak on cakap kot Maisara, Zulaika, Trisha senyap terus.
Mana jawapan ni? Kat luar? Apa main kat luar pula, orang tengah belajar. Ha. Syafiza boleh jawab? Nabila, Hazwani. Ya, dia memang 4 faktor lah. Dia kalau tak ada huraian ni, dia macam tak sedap dah cerita. Kita masak kari, tak ada daun kari lah. Dia boleh juga, tak ada cikgu kata tak ada markah. Tapi sebab di sini kita nampak poin tu ada. Nampak Kalau kita tengok di sini pelajar, poinnya di mana? Poinnya kalau kita tengok dekat buku teks, dia dah letak awal-awal dah. Nampak? Raja-raja menentang. Ini satu huraian. Kehilangan kedaulatan dan kuasa politik. Di sini pelajar boleh tambah, apa dia tadi saya bagi tahu. Raja-raja ini hanya berkuasa dalam agama dan adat istiadat. Kalau kita tengok di situ, raja-raja hanya berkuasa dalam agama dan adat istiadat. Okey, tengok ada skrin yang cikgu share. Di situ kita nampak. Barulah kita dapat jawapan. Cikgu takut kalau pelajar bagi jawapan saja dia tak lengkap. Okey, itu soalan yang pertama. Kalau kita tengok dalam modul Perak, kita juga ada soalan ini. Dua cara. Ni kita boleh masuk lagi dua cara ni. Okey. Okey. Setakat ini jelas? Ada pertanyaan? Kita tak boleh laju sebab bab ini banyak pelajar kena baca. Okey, good. Bila kita nak pergi pada seterusnya ialah kita nak masuk ialah berkaitan dengan cara raja membantah. Ini. Pelajar boleh tengok cara raja bantah. Pelajar tolong ingat huruf M. Membawa kes ke mahkamah. Menghantar surat bantahan. Mengapa sultan-sultan ini membantah? Okey. 2. Menghidupkan kongres. Kongres ni maksudnya perhimpunan. Sebab nanti kita akan belajar daripada kongres inilah yang membawa kepada penubuhan Parti UMNO. Okey. 3 ini pun dah cukup untuk pelajar ingat. Macam kongres. Sultan mana yang terlibat? Ditanya. Dalam soalan objektif. Sultan Selangor. Kita menjawab. Macam mana dia terlibat? Macam mana Sultan terlibat? Selangor ini menjadi tuan rumah bagi kongres pertama. Dan baginda Sultan merasmikan kongres tersebut. Kalau pelajar ingat 3 ini pun dah cukup sebenarnya. Menghantar surat bantahan. Kenapa bantah? Saya guru besar kan. Mendakwa Michael menipu, ugut tanda tangan, tidak diberi peluang. Jadi daripada sini, barulah pelajar boleh jawab pada soalan yang ada dalam modul kita. Ini modul Perak. Kalau kita tengok di sini, ini dalam modul Perak, diletakkan beberapa soalan. Cikgu dah bagi tahu dah soalan peperiksaan pertengahan tahun kita sehingga tajuk Malayan Union. Alert dengan latihan kita ini sebab di sinilah soalan awak. Cuma tak tahu di mana satu. Cikgu dah cerita ni. Okey. Ada lagi pelajar yang baru masuk. Okey, baik. Soalan kita yang kedua pelajar. Cuba tengok di sini. Soalan yang kedua. Kalau kita tengok tadi yang pertama tadi clear lah fakta. Kehilangan kedaulatan. Cikgu dah anggap clear ni. Yang selama ini menjadi Raja Melayu. Kalau pelajar nak tambah sini contoh tadilah. Agama dan adat istiadat. Okey. Soalan yang kedua. Huraikan ni adalah kata tugas.
usaha Raja-Raja Melayu membantah. Okey, maksudnya dia kata di sini, cara Raja Melayu membantah. Usaha ni maksudnya apa? Cikgu letak warna cantik sikit lah usaha ni maksudnya ialah cara. Tak nak keluar pula ni. Cara Raja Melayu membantah. Itu sebab kita kena ada 5M. Dapat saya soalan yang pertama, pelajar kena conteng pada soalan macam inilah. Baca, membaca, barulah kita apa? Menggaris. Yang ketiga kita merangka, baru kita jawab. Menjawab yang keempat. Baru kita semak. Jadi soalan saya yang keempat pula. Yang kedua, cuba tengok di chat kita. Huraikan usaha Raja Melayu membantah Pelayan Union. Markah kita bagi 6 lah. Markah 6. Cuba tengok di sini. Di mana kita nak ambil pelajar? Bila kita nampak usaha, terus kita tengok dekat buku teks kita ialah yang cikgu terang tadi. Ini usaha yang pertama. Ini usaha yang pertama. Ini usaha yang kedua. Kalau pelajar faham dua benda ini, sebenarnya dah cukup untuk pelajar dapat full mark. Okey. Jangan tengok yang lain. Berdasarkan dua fakta ini, cuba pelajar jawab soalan yang cikgu bagi di chat. Sebab nanti pelajar nak jawab juga soalan ini dalam muka latihan. Jadi kalau pelajar rakan-rakan dah mula bagi jawapan, kita boleh senanglah kita nak buat latihan kita tu Okey. Soalan kita ialah huraikan usaha Raja Melayu membantah Malaya Union. Langkah yang pertama, langkah 1, cari fakta dulu. Okey, pelajar boleh tulis fakta di chat. Cari fakta. Langkah 2, cari huraian. Langkah ketiga, contoh. Okey. Ada 3 ini. Baik jawapan awak. Okey, sekarang pelajar boleh tulis dulu di chat ni ataupun on mic untuk kita dapat memahami tajuk ini. Siapa nak cuba jawab pun boleh lah. Mungkin Jannah nak cuba jawab kot, mana tahu. Tadi Syahidin dah jawab. Yang lain senyap saja. Ini kelas yang pertama ni. Selepas ini kalau pelajar off kamera macam ini, cikgu akan remove seorang-seorang daripada kelas kita. Dan cikgu anggap tak adil lah. Syarat cikgu tadi, cikgu kata sila on kamera. Cuma off mic saja. Sepatutnya semua ada gambar profil sendiri. Okey, cuba jawab pelajar. Sini tengok dua ini. Ataupun pelajar boleh tengok pada modul kita. Dekat modul tu pun dah ada jawapan. Kalau pelajar memahami, ini jawapan kita yang pertama. Ini yang kedua. Ini dah tentu fakta. Ini fakta. Yang dot-dot ini, inilah yang pelajar nak bagi. Mana satu huraian, mana satu contoh. Kalau nak ambil, tak nak ambil ini. Ambil ini sebagai yang pertama, boleh. Ini yang kedua. Ini yang ketiga. Pun boleh. Mana-mana. Okey. Saya masih menunggu jawapan pelajar. Slow sikit kelas 4 SK ni. Macam manalah nak pelajaran awak Okey Farid. Farid awal bagi jawapan tu. Membawa kes ke mahkamah
Kes Melayu Union ke Mahkamah Tinggi. Okey. Good Farid. Membawa kes ini satu markah. Hal ini untuk memutuskan kerana untuk memutuskan untuk dua kali untuk dia tak apalah Maksudnya Farid ni nak cakap ni ialah dia nak mengemukakan bantahan iaitu berkaitan dengan cara mereka mendapat persetujuan raja. Contoh tak tepat Farid ni. Contohnya siapa yang bawa bantahan ni? Kalau kita tengok pada kita punya ni yang mengemukakan bantahan ni, ini adalah raja. Nampak situ Ada 3 ni. Sultan Perak, Sultan, ada 3 tu. Yang Farid bagi tadi bukan contoh. Yang Farid bagi ini adalah huraian. Bermaksud jawapan Farid, 1 fakta, 2 huraian. Contoh tu mungkin pemeriksa dia akan bagi huraian lah. Dapatlah 3 markah. Good Farid. Haziq ke mahkamah mengemukakan bantahan. Jawapan Haziq ni tepatlah. Tapi masih 3 markah. Masih 3. Sebab bagi panjang 3. Walaupun 3 sultan dia bagi, bukan satu-satu-satu. Kalau Haziq bagi 1 lagi huraian, ambil yang Farid punya tadi, dah dapat full mark. Itu sebab kalau kita tengok jawapan kita, yang ada dalam modul iPro ni, dia dah bagi jawapan di bawah, kita nampak. Okey, cuba kita tengok di sini. Kita letak huraian contoh tak ada masalah. Okey. Kalau kita tengok di sini pelajar, okey. Membawa kes ke mahkamah. Good. Dua-dua tadi pelajar tulis sama. Memutuskan mengemukakan bantahan. Good. Ramai. Tadi dah ada bantahan. Okey. Huraian 2A ni kita katakan contoh juga. Contohnya Sultan Kedah. Ada. Diperdaya. Kita nampak sampai di situ pelajar dah boleh dapat 4 markah. Ini kita nampak ini adalah fakta lain. Kalau kita tengok persidangan raja ada 2. Di sini sebenarnya dia boleh bagi contoh raja tadi. Ini menghantar surat bantahan. Tapi yang ini sebenarnya jawapan yang paling panjang pelajar. Sebab kalau kita tengok jawapan ni, nampak surat bantahan ni, kenapa bantah? Mendakwa diperdaya. Good. Mendakwa diugut supaya tanda tangan. Tidak diberi peluang mendapat nasihat daripada pembesar. 3 huraian, 1 fakta. Dapat 4 markah. Itu kita tengok soalan. Kalau kita tengok nak menjawab soalan, senangnya cikgu. Memang senang. Itu sebab kalau kita tengok di sini, dah habis. Yang lain tu pelajar boleh baca Kongres. Dan kalau kita tengok Permaisuri Perak juga memimpin gerakan. Hebat. Itu sebab kalau kita pergi ke Kuala Kangsar, ada sekolah menengah Raja Perempuan Klesum kan. Beliau mengetuai barisan hadapan. Yang seterusnya, kelima, memulaukan upacara pelantikan. Mulau ni maksudnya, dia minta Raja-Raja Melayu bersama dengan pembesar ataupun pemimpin, contohnya Datuk On, mereka ni memulau ataupun memboikot perlantikan Gubernur Melayu yang pertama. Inilah kita nampak cara bantahan Raja Melayu. Okey, jelas pelajar? Kita dah habis satu bahagian. Kita baru habis cara membantah raja. Ada nak bertanya? Saya stop presenting sekejap. Kalau ada yang nak bertanya, itu kita habis bahagian itu. Kehadiran baru ada 19. Kelas kita ada berapa orang 30 ke? 31? Saya rasa 32. Okey, good. Tak apa belajar. Okey, kita sambung. 32 maksudnya berapa orang tak ada tu? Baru sebut tadi Iman dah masuk. Jadi dah ada sikit penambahan. Okey, kita sambung bahagian yang kedua.
Okey pelajar, saya presenting balik. Dalam bahagian kedua ni kita nak tengok bantahan daripada rakyat. Pemimpin yang terlibat dan bagaimana rakyat membantah. Cikgu nak tunjuk ringkas saja sebab kita nak pergi kepada soalan latihan kita. Bantahan pertama dengan akhbar. Akhbar satu. Pelajar kena ingat nama akhbar. Ingat satu pun tak apalah. Utusan Melayu. Baik. Di sini, pelajar kena ingat melalui akhbar ni, bagaimana mereka membantah. Cikgu dah letak 4 poin di situ. Bantahan keras, mengecam, mengutuk dan perhimpunan. Jadi kalau soalan tanya, cara bantahan melalui akhbar. Pelajar boleh conteng pada modul kita. Cara bantahan melalui akhbar. Itu cara dia. Satu. Okey. Yang kedua, golongan cendekiawan. Cendekiawan ni tokoh-tokoh pemimpin negeri dan negara lah. Pelajar tolong ingat satu tokoh yang kita tak boleh buang lah. Datuk On Jaafar. Okey. Yang kita nampak mereka ini ada banyak strategi lah. Ada pelbagai strategi dalam membantah. Okey, 2. 3. Golongan wanita. Di sini pelajar tolong ingat satu ialah Datin Putih Mariah, satu Halimatun Majid. 3 dah. Tadi akhbar, tokoh ini kita katakan tokoh lah. Cendekiawan ni tokoh ataupun pentadbir, golongan wanita dan juga ada bantahan bekas pegawai British. Dalam banyak-banyak ini yang senang kita nak eja, tak payah kita pergi jauh, pelajar ingat satu tokoh yang senang sangat kita eja. Itu ialah George Maxwell. Ini yang buka Bukit Larut ni. Okey. Di situ. Okey. Kalau soalan di sini dia akan tanya apa? Okey. Contoh soalan pelajar. Pelajar boleh tengok dekat modul kita ni. Cikgu letak soalan di bahagian akhir ini. Nanti soalan objektif ni pelajar hanya tulis nombor dengan jawapan saja. Cikgu tak nak bincang sebab 5 ni cikgu nak bagi latihan. Tulis jawapan, nombor jawapan. Ini dah ada jawapan kita dah. 2. Cara orang Melayu menentang penubuhan Malayan Union. Ingat, tak ada huruf Roman, jawapan lengkap. Nanti ini adalah latihan kita. Sebelum nanti pelajar jawab ini, screenshot, hantar pada saya. Saya bagi username saya lah. Username saya di Telegram. Saya suka hantar di Telegram lah. Sebab saya masih boleh semak terus. Jiwa Tenang 35. Hantar dan saya semak. Dan di akhir nanti saya akan bagi pelajar yang dah hantar itu adalah apa? Google Form kehadiran kita. Itu bukti awak hadir lah. Jawab hadir dan jawab latihan. Ada hadir tak jawab latihan, dia beza lah. Sebab kita juga nilai pentaksiran bilik darjah selain pada latihan, pelajar yang tulis jawapan ini ada nilai ni. Yang menulis jawapan ni saya akan berilah sedikit markah berbanding pelajar senyap saja. Macam Farah, Rina senyap je, Maisara, Aina senyap je. Macam mana saya nak nilai awak? Adakah awak masuk kelas saya tidur saja? Okey. Ini contoh soalan. 2 cara senang. Melalui akhbar. Iaitu apa? Dah dapat 2 markah. Penentangan melalui golongan cendekiawan. Siapa? Dapat markah. Good. 2 tokoh wanita. Di sini dia ada huruf Roman. Terus bagi 2 tokoh. C1 dan C2 ini adalah keban. Cikgu minta pelajar mungkin boleh jawab.
Sebab kebat ini yang akan bantu kita untuk dapat markah yang lebih baik. Ini contoh soalan. Sebab dalam modul Perak juga ada soalan yang sama. Kita ambil soalan ini, itu yang dimasuk dalam modul pelajar tadi. Itu cikgu kata kalau pelajar dah jawab dalam modul Perak ini, dia sudah dapat satu keistimewaan sikit lah. Okey. Good. Kita tengok sedikit soalan objektif latihan kita dalam modul iPro ni. Nanti pelajar yang dah beli tu boleh ambil bersama dengan saya lah. Okey. Tengok soalan yang pertama tu. Pelajar boleh rujuk buku teks. Cikgu besarkan di sini. Kesan daripada pelaksanaan ini, Persatuan Pelajar Melayu telah menghantar memorandum. Sila rujuk buku teks muka surat 96. Apakah isu yang dikemukakan melalui memorandum? Okey, pelajar boleh tulis jawapan di chat. Tengok muka surat 96. Ini soalan fakta. Kita nak cari satu jawapan saja. Mula nak buka buku Ini senang, soalan ini masih senang. Kalau kita tengok buku teks, kita apalah kita buka lah buku teks kita buka buku teks muka surat 96. Sebab soalan kita ni dia berkait-kait. Di sini. Kita nampak ni Ini muka surat 96. Kalau kita nampak ada memorandum, dia berkait 96, 97 dan sebagainya. Jadi kita nampak dia berkait-kait jawapan kita ni. Jadi apa jawapan pelajar? Apa isu dia? Hadirah kata A. Ain pun kata A. Maisyarah A. Jadi jawapannya betul lah A lah. Prinsip jus soli, iaitu berkaitan dengan prinsip kerakyatan. Jadi kalau kita tahu di sinilah. Okey. Soalan yang kedua. Kesan pengenalan. Dia nak tanya di sini ialah kesan. Bila Malayan Union buat, apa jadi kepada raja? Tadi kita dah belajar dalam muka surat 100. Syahidin dah jawab tu. Raja kehilangan kedaulatan. Ada jawapan lain ke? Muka surat 100. Baru Syahidin seorang saja jawab. Tengok. Syahidin dah jawab A. Miza A. Okay, semua jawab A tu. Okay, good. Tahniah pelajar. Jawapan kita satu saja. Raja kehilangan kedaulatan. Okey. Masih okey. Nombor 7. Nombor 8. Kita tengok di sini. Apakah reaksi Raja Melayu selepas ataupun bila Melayu Union ini ditubuhkan? Ini soalan senang. Ini cuma kita fikirkan sedikit sajalah. Masih buku teks muka surat 100. Okey. C ramai tulis C di situ ya. Okey, good. Jadi jawapan masyarakat tergempar. Ini kita katakan jawapan macam ni dah tentu tak boleh. Itu kita potonglah Tergempar potong. Menerima bantahan kita potong. Memimpin rakyat menentang British potong. Jadi jawapan di sini C sajalah. Okey. Good, pelajar. Jadi kita sebenarnya pelajar, kita sambil-sambil kita jawab ini, kita dah habis belajar mudah saja. Kita belajar dan kita buat latihan pada dua bahagian. Ada segi bantahan ini, bantahan ini di negeri ini, pelajar boleh tengok
Dan yang terakhir cikgu nak letak adalah satu lagi tajuk besar. Kongres. Okey. Kongres ni pelajar, cikgu dah bagi tahu kongres ini adalah perhimpunan yang mana kongres ini disertai oleh 41 persatuan-persatuan negeri. Dia hadir, masyarakat di tanah Melayu berkumpul, dan daripada kongres inilah membawa kepada penubuhan Parti UMNO. Dan UMNO ini ditubuhkan di negeri Johor. Itu kita nampak, ini gambar sebagai bukti lah. UMNO ditubuhkan, dan UMNO ni dah lead yang mengetuai bantahan besar-besaran sewaktu dua tokoh besar. Sekali lagi pelajar tolong ingat nama ini, iaitu tokohnya adalah L.D. Gammons dan Rhys William yang hadir. Bila dua tokoh ini melihat, semua ataupun kebanyakan masyarakat tanah Melayu ni membantah, barulah kita dapat inferennya. Kesannya kita nampak dia membuka mata British bahawa orang Melayu tak suka terhadap Malayan. Jadi kita nampak nilai di sini hari ini, nilai yang kita kerjasama, masyarakat kerjasama, kepimpinan pemimpin dan raja, yang akhirnya membawa kepada terbatalnya Melayunian. Baik pelajar. Okey. Apa tindakan pelajar? Saya stop presenting. Di modul saya ada latihan, ada soalan objektif. Pelajar yang dah siap hantar pada saya melalui screenshot dan sebagainya. Dan saya akan bagi link kehadiran. Dia ada beza. Satu kehadiran dalam kehadiran bilik darjah. Yang hantar itu adalah markah untuk pentaksiran bilik darjah. Yang tak hantar tak dapatlah markah pentaksiran. Itu saja. Okey. Pelajar sila on kamera untuk saya screenshot gambar kehadiran anda. Okey, semua on kamera. Nanti tak cantiklah gambar, tak ada gambar. Okey, sila buka kamera anda sebelum kita tutup kelas pada pagi ni. Syahrir, okey, good. Yang lain semua on kamera. Syahidin seorang aja on kamera, yang lain malu. Syaris, okey. Saya rasa cukup setakat ini kot kelas kita, sebab data juga pelajar akan guna yang lain. Jadi kita jumpa lagi pada hari yang lain. Pastikan jawab latihan saya untuk pentaksiran bilik darjah. Terima kasih atas kehadiran anda. Kita jumpa lagi. Terima kasih cikgu. Sama.